Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang ya. Okey, selamat bershopping di pasar malam ni. Nama saya Datuk Daud Leong. Okey, tinggal di Kota Warisan. Okey, datang sini tadi on the way ya. Memang jalan raya memang teruk sangat ya, tampal-tampal, datang macam naik kuda sebab berlubang-lubang, berlopak-lopak. So benda ni kita mesti nak selesaikan ya. So daripada tampal-tampal macam ni, apa kata kita memang akan push mereka 2-3 km ni sekaligus dia tampal. And then panggil mereka buat kerja ni, jangan macam tengah-tengah hujan, banjir-banjir tak guna tampal-tampal macam tu. Habis tayar rosak, semua rosak macam mana kan, siapa nak ganti. Itu perkara pertama ya. So ulang sekali lagi, nama saya Datuk Daud Leong. Kalau ikutkan nombor 3 ya, kalau dalam kertas undi saya adalah di nombor 3. Okey, pohon ya, tolong minta tolong. Nanti pangkahkan nombor 3 ya. Dia black and white, ada 8 ya. Okey, yang kedua, untuk membuktikan bahawa kita ni memang ikhlas ya, saya telah berikrar untuk dermakan gaji saya 100%. Sudah ada tanda tangan surat akuan, juga ada terpapar dalam I punya manifesto. Yang bagus sekarang adalah ada 5 orang calon juga telah kata mereka akan dermakan keseluruhan gaji mereka ya. So harap-harap kesemua 222 member parlimen juga dermakan gaji mereka. Ini gaji wang ini memang wang rakyat ya. Okey, memang wang rakyat. So harap-harap semua akan buat benda yang sama. So rakyat kita sama-sama boleh tuntut panggil mereka buat benda yang sama. Sebab apa? Sebab kita susah. Apa yang mereka buatkan tak apalah, tunjukkan, buktikan memang ikhlas. Sekarang dah ada 5. Harap-harap kesemua 222 buat benda sama. Betul ada yang tanya kan, macam mana nak hidup ni? So kita memang ada allowance ya. Kalau jadi member parlimen, selain dari gaji, kita memang ada allowance. Allowance itu memang dah memadai dah, cukup dah, memang lebih dari cukup untuk hidup. Okey, so dengan cara ni kita tahulah, kita bukan cakap nak tipu orang ke kan, sekadar nak buat orang happy je, tak. Memang boleh buat benda yang memang boleh buat. Saya memang tidak datang ke sini untuk kita janji bintang dan bulan, tak, memang tak boleh ya. Kita cuma janji buat benda-benda yang kita boleh buat, insyaAllah kat Sepang ni, untuk orang-orang Sepang. So seperti katakan tadi, jalan raya tu memang teruk, berkopak-kopak, semua lubang-lubang dia ya. Memang macam naik kuda ya. So kedua adalah lampu kat jalan ya. Lampu jalan dari Kota Warisan datang, Kota Warisan ni keluar pun memang very good lah, memang tak ada lampu Aduh, so lampu jalan itu sangat-sangat penting. Itu pun harus kita dapatkan. Dan yang ketiga, dari sini ke Bangkong ya, memang ada dah satu bidang tanah telah di-approvekan untuk buat hospital. Really alhamdulillah, sudah ada dah. So ini akan memudahkan lagi tak perlu buat start from scratch. Kenapa tak ada? Itu memang tapi tak perlulah kita nak pergi korek ke ungkit ke, tak apalah. Bagi saya, ini yang kita harus kejar, ini yang harus saya bentangkan di parlimen, ini yang harus saya dapatkan untuk orang-orang kat sini, Tanjung Sepak sini. Ini yang sangat-sangat penting ya. Saya ulangi ya, pertama jalan yang berlopak-lopak ni tak ada pemantauan langsung. Kedua adalah lampu jalan ya. Dan ketiga adalah hospital. Ini adalah benda masalah yang ada kat sini, orang kita sama-sama kena hadapi. So inilah benda yang kita kena kejar, betul tak? Benda yang kena memang our daily life lah. So ini yang harus kita kena kejar sekarang. Okey. Keempat adalah banjir. Macam mana kita nak selesaikan masalah banjir ya? So nak selesaikan mudah je. Kita boleh buat permohonan di pejabat tanah. Kenapa mereka tak buat? I pun tak mau tahu. Kita tak mau ungkit. No point. Kita mari sini, kita nak buat kerja untuk orang-orang Sepang. Datang buat kerja, tolong. Siapa nak datang pun tak kisah, siapa menang pun tak kisah. Janji datang buat kerja, betul tak? Jangan angkatlah gaji buta. Janji buat kerja. Banjir macam mana buat? Buat permohonan pejak tanah. Kalau dia kata dia janji nak beli 1000 ekar, nak beli 2000 ekar, itu memang dia datang tipu kita semua.
Kenapa? Sebab terlalu mahal. Macam mana nak beli? Ini permohonan free, percuma. Kita cuma perlu pohon dekat pejawat tanah. Kemudian kita korek tanah-tanah tu jadikan tadahan air. Paling bagus kalau dia sangat dekat dengan tempat-tempat yang memang banjir lah. Kan kita salurkan air tu ke tempat tadahan air je. Buat macam tu je. Dan orang sini pun dapatlah kita ada kerja. Lepas tu dekat kolam tu kita boleh bela ikan, bela itik. Kan tepi-tepi kolam kita tanam sayur-sayuran, kan buah-buahan. Adalah pendapatan. Kan benda-benda macam ni yang kita nak. Saya ulangi lagi sekali. Kan 4 benda yang kita kena kejar, kena dapatkan. Mudah-mudahan insya-Allah tolong bagi undi. Pertama, jalan raya kita. Harus tanpa buat 2-3 km, tambahlah elok-elok. Betul tak? Ini macam main-main je. Mana boleh. Kedua, lampu jalan. Dekat tempat saya tinggal sana, Kota Warisan, keluar saja memang gelap gelita. Aduh, sedih betul. Dan ketiga adalah masalah yang tapak tanah dah ada, tapi hospital tak mau naik. Apa punya cerita ni? Betul tak? Tapi baguslah bagi saya, sebab senang kerja saya nanti. Lagi senang dah. Sebab tapak dah ada dah. Kan? Memang syukur, alhamdulillah dah ada dah. Keempat, banjir. Permohonan dekat pejabat tanah, pohon tanah tu kita korek jadikan tempat tadahan air. Lepas tu tak banjir lah. Itu pun semua tak mahu buat. Tapi bagus, saya buat. Bagus, tak apa, sama-sama kita buat. So, saya memang dengan sangat rendah diri, pohon tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, tolong bagi saya satu undi supaya saya boleh bawa ke dalam parlimen, supaya saya boleh buat perubahan. Nombor saya adalah di nombor 3 ya. Sebab kali ni ada 8 memang rekod lah untuk Sepang Saya nombor 3, nama tepi tu ada Daud Leong, lepas tu ada 6 tangan ya. I punya parti logo ya. Iaitu semua kita work together sama-sama Ada 6 tangan Cina, Melayu, India, Sabahan, Sarawak dan Kesahiran dan lain-lain. Orang asli. Itu dan orang asli lah, yang lain-lain tu kan orang-orang asli. Ini semua amat-amat penting ya. Okey, so pada kalau isu negara pula, saya bawakan satu isu dulu kita bincang ya. Adalah juri sistem. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ya, juri sistem. Juri yang ada pada kali terakhir adalah pada kes Mona Fendi ya. Ini mengenai kehakiman ya. Okey, sekarang kehakiman memang bagus, tapi kalau kita nak buat lagi cepat untuk selesaikan kes ya, kita seharusnya membawa balik juri sistem. Juri sistem memang ada dalam kita punya undang-undang. Dia tu dalam CPC kita ya. Criminal Procedure Code tu memang dah ada dah. So kita cuma kena bawa balik. Siapa juri? Juri adalah orang-orang seperti kita, seperti you dengan saya, awak dengan saya, termasukkan abang-abang yang jual air tebu ke, kakak-kakak jual air tebu ke, doktor ke. Dia akan pilih daripada rakyat-rakyat. Kita pilih 13, 15 atau 17 orang untuk mendengarkan satu kes. Dan mereka juga ada kuasa untuk jatuh hukum. Jadi hukuman akan dijatuhkan oleh pihak juri ini. Ya, bukan hakim. Hakim akan tolonglah, of course. Bila dia jatuh hukum, lepas tu kes yang sangat-sangat berat, sangat penting, national security ke, baru kita bagi dia rayu sekali sahaja. 1 kali sahaja. Maksudnya 1 tahun, insyaAllah kes dah habis, dah selesai. Yang patut masuk penjara memang confirm akan masuk penjara dah. Kalau tengokkan yang sekarang ya, macam mana ya. Sekarang kalau you kalah di mahkamah tinggi, boleh buat rayuan ke mahkamah rayuan. Lepas tu kalau kalah lagi, kita rayu lagi ke mahkamah persekutuan. So kes nak habis bila? Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Sampai kita sendiri pun sudah lupa akan kes tu. Betul tak? So tak boleh lah, kita tak boleh. Kita harus bawa balik juri sistem. Kalau ikutkan di Amerika, okay, mereka kes selesai tu sampai 99.97% tak ada silap. Jatuh hukum takkan silap. Maksudnya kalau kita memang tak buat kesalahan tu, jadi orang kena tuduh OKT tu, jangan khawatir. Kenapa? 99.97% kalau you tak salah memang takkan jatuh hukum. Kenapa? Kerana hukuman dijatuhkan oleh 15, 17, 19 orang juri. Sebab tu juri sangat penting. So saya ulang secara ringkas ya. Juri sistem bagus kerana tak perlu lagi kita nak rayu sampai tak tahu sampai bila satu kes habis.
kita pun secara direct kita pun ada menolong hakim-hakim ya. Kes boleh selesai dengan cepat dan tepat. Tepat maksudnya 99.97% tak ada salah jatuh hukum. Sangat-sangat penting. Ini adalah yang national level. Ini pun akan saya bentangkan di parlimen nanti. This is something that saya akan push kat parlimen. Tapi seperti saya cakap tadi, ini boleh kemudian yang paling penting adalah hospital kita mana pergi dia. Tapak ada dah, dari sini pergi Bangkok dah ada dah. Penting yang kata sini dekat-dekat hati. Apa yang harus kita buat dulu? Kita kena fight untuk hospital yang terdahulu. Kedua, jalan jalan yang kita berlopak-lopak. Ketiga, lampu jalan memang teruk ke Sepang ni. Betul tak? Yang keempat, banjir Ini 4 benda ni yang kita harus kita buat dahulu. Yang pasal haze, pasal juri, itu kita memang boleh buat juga. Tapi ini 4 yang paling penting. Tak guna datang sini cerita pasal semua negara-negara sini sana. Tapi sini punya masalah siapa nak selesai? Betul tak? Kita datang sini kena selesai dululah masalah dekat sini. Itu adalah kerja saya. Tolong bagi saya undi ni, tolong bagi saya peluang untuk kerja untuk kita semua, untuk rakyat-rakyat di Sepang, untuk orang-orang di Tanjung Sepat. Sini memang kira sangat bagus dah. Alhamdulillah, kerana dah ada tapak untuk hospital, cuma tak buat. Very good, memang boleh buat dah. Kan, mudah-mudahan. Let me go and push them. Biar saya pergi buatkan kerja ni. So, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, please remember saya nombor 3 dalam kertas undi hitam putih dia ada 8 saya di nombor 3 nombor 3 under Daud Leong Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Please enjoy your shopping. Thank you. Bye bye.